sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Forum Remaja. Ahli panel dan hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam Forum Remaja pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik, manis, lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tentang akhlak mulia masyarakat sejahtera. Sebelum kita mulakan forum kita pada hari ini, izinkan saya untuk mulakan dengan sepatah dua kata. Seperti yang kita tahu, berbagai masalah khususnya sosial yang sedang melanda umat Islam hari ini ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Baik dalam industri keluarga, masyarakat maupun negara, menjadi isyarat penting supaya kembali kepada akidah, ibadah, akhlak berpandukan akhlak penghayatan Rasulullah SAW sebagai khalifah umat Islam. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, lebih molek kiranya kita berkenalan dengan dua ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya, saudari Nur Syazwani Husna binti Muhammad Najib selaku ahli panel 1. Selamat datang saudari, apa khabar? Baik. Khabar baik, alhamdulillah, sihat hendaknya. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua iaitu saudari Nur Nadiratul Hadini binti Hatim Aziwir. Apa khabar saudari? Khabar baik. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloknya kiranya kita mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan akidah. Bagi menjawab soalan ini, izinkan saya mengajukan pertanyaan ini kepada ahli panel 1, saudari. Mohon rungkaikan sedikit sebanyak berkaitan akidah. Terima kasih saudari Syakina. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengupas dengan lebih mendalam lagi apa itu sebenarnya akidah. Akidah merupakan elemen terpenting yang menjadi tunjang keimanan setiap individu Muslim. Namun, terdapat banyak kekeliruan yang timbul dalam kalangan masyarakat berhubung kait dengan persoalan akidah. Ia juga merupakan isu yang sering diperbincangkan. Dalam senario masyarakat hari ini, kita dapat melihat amat berleluasanya kepincangan pegangan akidah dalam kalangan anggota masyarakat. Oleh itu, lahirlah berbagai-bagai fahaman dan anutan dalam masyarakat Islam pada hari ini. Fahaman yang menggoncangkan pegangan akidah cukup banyak tersebar di kalangan masyarakat Muslim umumnya pada masa ini. Ekoran daripada kekalutan ini, maka dirasakan amat wajar kita mengetahui dengan lebih mendalam lagi apa maksud sebenarnya akidah. Jika kita tidak mahu, akidah kita mudah terpesong. Akidah merupakan dimensi teori nazari yang dituntut supaya mempercayai dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mendahului dimensi-dimensi yang lain. Keimanan yang dikehendaki di sini ialah suatu pegangan yang tidak mudah diganggu oleh keraguan atau kesamaran. Hal ini dikatakan demikian kerana bukti-bukti yang terang dan jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahawa sejak mulai munculnya dakwah Islamiah, Rasulullah SAW sangat menekankan persoalan akidah dan keimanan. Ini amat jelas sekali dalam surat-surat Makiyah
Surat-surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan di Mekah. Apa yang dituntutkan oleh Islam kepada penganutnya ialah membenarkan dan mengakui dengan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah ini merupakan asas terpenting dalam akidah Islam. Umat Islam perlu mengakui dengan dua kalimah syahadah dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Selain itu, dua kalimah syahadah juga merangkumi suatu yang jelas, kepatuhan dan keyakinan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan kebenaran tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari segi akidah dan hukum hakam. Dengan membuat pengakuan terhadap risalah Nabi Muhammad SAW akan membawa kepada beriman dengan kebenaran Al-Quran dan persoalan yang telah diterangkan oleh wahyu seperti para rasul, malaikat, kitab-kitab dan hari akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan 285 yang bermaksud, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, dan orang-orang yang mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan merdeka. Itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW juga telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami yang Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kami kembali. Akidah di dalam kita perlu memupuk, kita perlu mengamalkan perkara-perkara yang melibatkan akidah dan menanamkan iman di dalam diri supaya kita tidak mudah terpesong dengan ajaran-ajaran yang ajaran-ajaran sesat yang berleluasa pada masa kini. Pada pendapat saya itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Husna selaku panel 1. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang tarikh akidah yang pada pandangan saya yang merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel 1. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua kita, iaitu Cik Hadini, berkenaan tentang akhlak. Boleh tak kongsikan kepada kami sedikit sebanyak berkenaan akhlak? Terima kasih saudara Darin Ustaz Syakina. Dengan ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang akhlak yang berpandukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Okey. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad ini dilahirkan dengan memenuhi kemuliaan
akhlak serta menjadi contoh teladan kepada umat-umatnya. Okey, jadi baginda ni terkenal dengan peribadinya yang sungguh luar biasa, yang malah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menyebut bahawa Rasulullah SAW ini adalah manusia yang berbudi pekerti, luhur seperti baginda mempunyai akhlak yang sebaik-baik manusia. Maksudnya kat sini tak ada manusia yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Okey, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, iaitu daripada hadis riwayat Baihaqi. Okey, jadi sebagai umatnya kita semua perlulah menuntut semua akhlak baginda supaya diikuti dalam kehidupan seharian. Jadi banyak akhlak baik yang baginda yang perlu kita ikuti. Yang pertama sekali adalah jujur dan amanah. Okey, Nabi SAW ini adalah seorang yang sangat jujur dari usianya kecil sehinggalah ke akhir hayat ini. Okey, dan beliau terkenal dengan sifat jujurnya sehingga digelar sebagai Al-Amin, iaitu bermaksud dapat dipercayai. Okey, antara buktinya ialah semasa menjalani perniagaan, baginda terkenal dengan sikapnya yang jujur dan amanah yang disukai oleh orang ramai. Okey, kedua ialah pemaaf. Okey, sikap pemaaf baginda ni selain daripada tidak berdendam adalah sangat ketara. Maksudnya dekat sini Nabi bukan sahaja tidak berdendam, malah seorang yang pemaaf, dari terutama dalam usaha dakwah baginda terhadap masyarakat Mekah. Baginda banyak menerima hentaman cacian, makian dan juga sumpah serana terhadap baginda. Selain itu ada juga pelbagai urutan yang ingin mencederakan dan membunuh baginda. Namun tidak sedikit pun ada perasaan marah dan dendam terhadap orang yang pelaku itu. Okey, jadi termasuklah juga cerita Nabi berdakwah di Taif. Nabi mengalami, seperti tahu, Nabi mengalami cedera yang parah akibat dibaling batu oleh penduduknya. Jadi tidak terdetik pun dalam hati, namun tidak terdetik pun dalam hati baginda itu untuk berdendam dan membalas balik perbuatan itu. Walaupun telah ditawarkan oleh malaikat untuk menjatuhkan hukuman iaitu bunuh di atas penduduknya, namun Nabi menolak tawaran tersebut, malah mendoakan kesejahteraan rakyat tersebut. Okey, yang seterusnya adalah pemurah. Tak ada sesiapa pun yang mampu menandingi sikap pemurahnya seorang Rasulullah. Okey, diriwayatkan bahawa baginda ni tidak pernah menolak apa-apa sekalipun permintaan daripada sesiapa yang meminta daripada baginda. Termasuklah jika walaupun baginda tak ada apa-apa waktu itu. Okey, jadi walaupun baginda hanya ada sedikit ataupun banyak harta, semuanya diagihkan kepada sesiapa yang layak. Contohnya dalam ada satu cerita ni yang saya ingat, Nabi ada fakir miskin ketuk pintu rumah Nabi meminta makanan. Namun walaupun Nabi hanya ada sebuku roti, namun Nabi berkongsi dengan fakir tersebut. Baginda sanggup berkongsi walaupun itu sahaja yang ditinggalkan kepadanya. Okey, seterusnya ialah merendah diri. Baginda ni tidak pernah menolak apa-apa sekalipun pelawaan ataupun jemputan, sama daripada golongan yang bangsawan ataupun rakyat biasa. Nabi tak kira siapa-siapa pun mereka, Nabi tak pernah menolak pelawaan mereka. Baginda juga gemar makan bersama-sama golongan, termasuklah hamba. Baginda tak kisah siapa-siapa sahaja. Baginda suka makan bersama-sama umatnya, dan malah baginda juga membenci perbuatan orang yang berdiri hormat apabila bertemu baginda. Maksudnya dekat sini nak cerita betapa rendah dirinya seorang Rasulullah ini, bila dia tak suka pun bila orang berdiri hormat nak tegur siapa dengannya. Dia suka biasa-biasa, sedang-sedang sederhana sahaja. Okey, seterusnya ialah sentiasa bersangka baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhkanlah dirimu daripada prasangka buruk, kerana sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Itu hadis daripada hadis riwayat Bukhari. Maksudnya kat sini Nabi paling benci orang yang berprasangka buruk terhadap orang lain.
Baginda juga seorang yang selalu bersangka baik, sering mengajak semua Muslim untuk mendahului sangka baik, iaitu menjauhi sifat buruk sangka terhadap orang lain. Maksudnya bila kita kenal seseorang itu, janganlah kita terus bersangka buruk kepadanya. Jadi kita kena ada orang kata impression yang baik dulu sebelum kita kenali dulu seseorang itu sebelum kita judge dia. Okey, yang terakhir sekali ialah berani. Dalam aspek keberanian, Rasulullah memang tidak boleh disangkal lagi. Baginda adalah seorang ketua panglima dalam yang mengetuai peperangan apabila menentang musuh Islam. Baginda juga akan berada di barisan yang paling hadapan dalam peperangan dan hampir dengan musuh. Dan muncul sebagai pemberani lebih daripada sesiapa pun. Baginda ni dia berani untuk dia menunjukkan sifat beraninya apabila nak menentang musuh-musuh yang ingin melawan agama Islam. Okey, contoh ada dalam ni ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya engkau melihat aku pada hari perang Badar. Kami berlindung dengan Nabi Muhammad SAW dan baginda adalah paling dekat, duduk paling dekat dengan musuh daripada kami semua. Dan baginda juga pada hari itu adalah orang manusia yang paling perkasa. Nak cakap betapa Nabi berani berdepan dengan musuh-musuh yang kita tengok ramai musuh-musuh je, tapi Nabi ni masih lagi berani untuk tampil di hadapan untuk memerangi musuh-musuh lain. Okey, jadi di sini tidak disangka lagi bahawa akhlak Nabi Muhammad SAW ni memang semuanya baik-baik dan haruslah diteladani oleh umat baginda, iaitu kita semua. Jadi akhlak mulia baginda SAW ini sangat indah daripada dalam semua aspek kehidupan baginda sebagai seorang suami, bapa, sahabat, pemimpin dan sebagainya. Bahkan kerana akhlak baginda lah orang yang marah pun boleh jadi tenang dan senang. Okey, jadi Sa'ad Ibn Hashim radhiyallahu anhu ada meriwayatkan beliau pernah bertanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu mengenai akhlak Rasulullah SAW. Ummul Mukminin itu menjawab akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi nak kata iaitu daripada hadis riwayat Ahmad, nak kata kat sini ialah tak mudah pun nak ikut memanglah tak mudah untuk ikut akhlak Rasulullah, tapi mencubanya untuk mencontohinya adalah perkara yang sangat baik. Jadi kita semua perlulah cuba sedaya upaya kita untuk meningkatkan perlakuan yang buruk. Itu pun sudah memadai. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Dan saya akan serahkan kepada Madina. Terima kasih atas perkongsian tadi Cik Hadidi yang menawan pada hari ini. Begitu jelas sekali definisi yang diberikan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Hadirin sekalian, apa kata seterusnya kita pertanyakan pendapat ahli panel pertama mengenai apa itu ibadah? Boleh tak kongsikan kepada kami? Okey, terima kasih Cik Indonesia Syafina. Okey, di sini saya akan menerangkan maksud ibadah dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Istilah, semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin yang disukai dan diredai oleh Allah SWT. Ibadah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana mencari keredaan Allah akan diberi ganjaran pahala. Contoh-contoh ibadahnya ialah bersedekah. Apabila kita bersedekah, dan kita jangan mengungkit apabila kita bersedekah. Contoh, kita bersedekah kepada sesiapa, anak yatim, fakir miskin, kita jangan mengungkit. Contoh, kalau orang tu ada buat salah dengan kita, yang kita bersedekah tu, kita jangan ungkit yang kita pernah tolong, sedekah kat dia. Lepas tu, kalau kita bersedekah tu, kita jangan macam tanya kat semua orang. Kita macam upload dekat sosial media, hari ni bersedekah ke semua. Itu boleh daripada pahala yang kita yang banyak tu, boleh mengurangkan pahala kita. Dan boleh juga menimbulkan sifat takbur, riak, apa semua tu, takbur, riak,
dengki daripada lepas tu sebab Allah SWT tak suka kita bersifat riak dan takbur, sombong. Apabila kita mempunyai kekayaan wang apa ke, kita bersedekah tu. Dan Nabi Muhammad SAW juga rendah hati. Dia mempunyai sifat tawaduk dari diri dia. So apa kata kita ikut cara dia. Apabila kita sedekah tu, kita tidak perlu heboh-hebohkan, just perlu diam saja. Biar Allah SWT je yang boleh menilai kita. Okey, seterusnya Sumpah lah. seterusnya istiqomah dalam ibadah. Rasulullah SAW istiqomah dalam beribadah kepada Allah SWT. Baginda tidak jemu memohon keampunan daripada Allah SWT walaupun baginda seorang yang maksum. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya pindahkan kepada panel yang kedua. Okey, seterusnya adalah membaca Al-Quran. Ada dalam ayat ini lah, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah bacaan Al-Quran Rasulullah SAW itu? Beliau menjawab bermat, iaitu bertajwid. Okey, jadi di sini kita nak cakap bahawa kita kalau baca Al-Quran itu kena bertajwid. Dan Rasulullah SAW juga dalam bacaannya beliau akan membaca dengan orang kata baca dengan sangatlah tekun, baca dengan menghayati ayat-ayat Al-Quran tersebut. Okey, seterusnya ialah solat sunat di rumah. Seperti yang kita tahu, solat sunat ini adalah perkara sunat yang kita perkara baik yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Solat sunat ni ialah salah satu ibadah Nabi, iaitu Rasulullah SAW selalu solat sunat di rumah maupun di masjid. Sesungguhnya aku melihat sendiri alangkah dekatnya rumah aku dengan masjid. Sesungguhnya aku lebih suka solat di rumah daripada solat di masjid, kecuali solat itu solat fardu. Maksudnya Nabi banyak solat sunat di rumah dahulu. Jadinya ini adalah salah satu ibadah Nabi yang perlu kita ikuti. Okey, seterusnya seterusnya ialah puasa sunat. Puasa sunat ni kita tahu banyak apa orang kata faedah-faedah kelebihannya. Jadinya bagus kita ikuti akhlak Nabi, iaitu puasa sunat, terutama pada hari Isnin dan Khamis. Okey, jadi itu sahaja rasanya daripada kami. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus serahkan kepada panel moderator saya, iaitu Khairul Nisa. Terima kasih Cik Hadini. Begitu banyak sekali ilmu yang dapat dikongsikan pada hari ini ya. Terima kasih ahli panel sekalian atas info dan pandangan yang sangat mantap. Masa begitu mencemburui. Kesimpulannya di sini kita sebagai umat Islam perlulah menghayati cara hidup Rasulullah SAW selaku umat Islam kita, sebagai ketua khalifah umat Islam kita pada hari ini. Sekian, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekian, terima kasih.